Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyah wa idza stunfirtum fanfiru muttafaqun alaih. ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi hijrah selepas kemerdekaan pembebasan Mekah daripada jahiliyah. Tetapi yang ada jihad dan niat. Dan apabila kamu dikerah, yakni supaya berjihad, maka kamu adalah menyahut seruannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan maknanya tidak ada hijrah daripada Mekah lagi, kerana Mekah sudah menjadi negeri Islam. Hadis ini menceritakan kita tidak boleh lagi mencapai kelebihan hijrah yang pertama yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Bumi yang dipilih oleh Allah tidak ada lagi mendapat kelebihan itu, sudah habis, sudah tertutup. Setelah Mekah dibuka balik, dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka yang berhijrah dari Mekah ke Madinah ini pahalanya sangat besar, sehingga Nabi memarahi sahabat-sahabatnya yang kemudian sama ada yang berhijrah selepas Mekah dibuka ataupun hampir dah Mekah nak ditawan baru berhijrah. Dia memaki sahabatnya yang berhijrah awal. Apabila Khalid bin Walid radhiyallahu an yang masuk Islam sebelum hijrah, dia masuk Islam sebelum hijrah. Khalid bin Walid ni, dia seorang panglima yang hebat, yang semua orang tahu sejarah dia, tak pernah kalah di medan perang. Ni Khalid bin Walid. Dia masuk Islam kemudian, Nabi tugas dia suruh memerangi Bani Juzaimah. Nabi kata jangan bunuh tawanan, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh kanak-kanak. Tiba-tiba dia pergi serang, dia suruh bunuh tawanan-tawanan ini. Bila tawanan tu kata sabba'na, 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 tak menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sabba'na, sabba'na mana kami sudah tukar agama. Itu makna sabba'na dalam bahasa dia. Khalid bin Walid suruh bunuh tawanan-tawanan lelaki. Abdullah bin Umar kata aku tak mau ikut. Bercanggah dengan arahan Nabi SAW. Yang ikut Khalid bunuh tawanan, yang tak ikut tak bunuh tawanan. Bila balik semula ketika Nabi SAW masih ada lagi di Mekah, lalu Nabi memarahi Khalid, menegur Khalid dan menadah tangan, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta ampun kepadamu dengan sebab kesalahan yang dibuat oleh Khalid. Dan Nabi beristighfar untuk sahabatnya. Nabi suruh Sayyidina Ali karramallahu wajhah bawa barang ganti rugi daripada Bani Juzaimah. Diganti, dibayar ganti rugi, orang-orang yang mati diberi pada keluarganya. Diganti hartanya yang musnah, sehingga anjing yang mati
sehingga bekas anjing yang dirosakkan diganti balik kepada Bani Juzaimah. Itu menunjukkan adilnya hukum Islam ini. Tiba Abdurrahman bin Auf memarahi Khalid bin Walid. Khalid ini pasal apa? Dia kelahi sejak zaman jahiliah dulu lagi dengan Bani Juzaimah ni. Hak kelahi lama nak bawa zaman sekarang Abdurrahman bin Auf. Nyebab Khalid memaki Abdurrahman bin Auf. Marah, dia maki balas. Nabi kata, la tasubbu ashabi. Fa innahu la anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban. Ma wasala ma anfaqahu ashaba atau kama qala. Jangan kamu maki sahabatku. Kalau sekiranya kamu membelanjakan, beri sedekah emas sebesar bukit Uhud, Nabi kata, tak sama dengan segantar secupak yang disumbangkan oleh seorang para sahabat. Kata Nabi, jangan maki sahabat-sahabat yang berhijrah, tidak boleh. Hijrah ni pahala yang besar. Mereka hijrah daripada Mekah ke Madinah setelah penduduk Mekah bukan saja tidak mengizinkan Nabi SAW untuk mendirikan kerajaan di Mekah. Nabi minta Mekah ni bertukar. Pemimpin dia masuk Islam dan Islam memerintah Mekah. Pemimpinnya marah kerana menghalang hawa nafsu. Mereka menentang Nabi habis-habisan. Setelah Abu Talib mati, Khadijah mati, Nabi tak ada lagi dua orang kuat yang melindungi dia. Lalu Nabi cari tempat untuk berhijrah. Berjumpalah Madinah. Dengan arahan Allah, Nabi suruh sahabat dia berhijrah. Dan Nabi akan berhijrah ke Madinah. Nak berhijrah ke Madinah ni sangat payah. Ditunggu di tengah jalan. Kalau berjumpa di musuh, dibunuhnya. Itu hijrah bukan mudah. Kalau boleh bawa anak isteri, bawa. Tak boleh bawa, tinggal dulu. Tinggal anak isteri, pergi Mung dulu. Keselamatan anak isteri bagaimana? Serah pada Allah. Segala kedai, segala harta, tinggal dulu. Ini hijrah. Hijrah ni bukan mudah. Nak pergi ke Madinah ni belum tentu menang ke tak menang lagi ni. Berjaya ke tidak untuk menegakkan negara Islam. Nabi berjanji Islam akan menang. Mekah akan balik, boleh ditawan, boleh dibebaskan. Nabi berjanji. Hanya mereka yang beriman saja sanggup pergi berhijrah. Di sinilah hijrah daripada Mekah ke Madinah ini pahalanya sangat besar. Masa Islam belum kuat lagi, mereka yang berhijrah itu mendapat pahala. Kalau orang yang sahabat yang kemudian membelanjakan emas sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud ni berapa ribu lori emas, tak tahulah. Besar Bukit Uhud ni. Tak sama pahala dengan sahabat yang membelanjakan secupak beras. Pahala dia. Ini kelebihan. Kan cabarannya besar. Kalau sahabat yang kemudian macam Khalid bin Walid belanja emas sebesar Bukit Uhud, maka kita yang ada pada ini nak belanja apa? Nak lawan dengan sahabat. Oleh kerana itu jangan maki sahabat-sahabat ni. Jangan hina sahabat-sahabat ni. Ini mazhab Syiah, mazhab Khawarij. Dua mazhab yang lahir dalam masyarakat Islam. Tak puas hati dengan peperangan Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Sayyidina Ali betul, tak boleh dinafikan. Sayyidina Ali betul. Sayyidina Khalifah yang keempat, Sayyidina Ali, keluarga Nabi adalah betul. Kena zalim, tapi jangan telajuk maki sahabat-sahabat. Ini tidak boleh. Ini salah. Ada yang telajuk mazhab Syiah, telajuk maki sahabat. Mazhab Khawarij, telajuk maki sahabat. Ini salah. Tak boleh.
Apalagi sahabat-sahabat yang terlibat dengan hijrah. Berhijrah dari Mekah ke Madinah. Pahala sangat besar. Balah tu sampai hari ni duduk balah lagi. Sahabat-sahabat mati 1000 tahun dah. Duduk balah lagi. Orang tu mati dah, kita duduk balah apa nama kebodoh ni. Ini dia. Ini urusan Allah, kelebihan yang Allah Ta'ala beri. Nabi kata tidak mencapai kelebihan hijrah daripada Mekah ke Madinah. Oleh orang yang kemudian setelah Mekah dibebaskan oleh Allah. Tak ada lagi kelebihan itu. Tapi yang ada jihad. Kelebihan berjihad untuk menegakkan Islam. Yang berpanjangan sehingga hari kiamat. Al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu berpanjangan sehingga hari kiamat, kata Nabi. Ajaran yang menafikan jihad, ini salah. Tak boleh. Menafikan apa yang diwajibkan oleh Allah, boleh jadi kafir. Jangan main-main ini. Jihad tak wajib. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, jihad melawan musuh-musuh Allah daripada seluruh dunia. Jihad menentang orang yang zalim, sama-sama Islam ada zalim, jihad kena lawan dia. Ini jihad berpanjangan sehingga hari kiamat. Makna jihad ni luas. Apa maksud dia? Perkataan jihad adalah masdar. Kalau orang mengaji saraf bahasa Arab, masdar dia perkataan jahada yujahidu jihadan wa mujahadatan wa jihadan. Kalau orang mengaji ilmu saraf, iaitulah perkataan jahada yujahidu jihadan wa jihadan wa mujahadah. Makna dia di mana jihad ni, jahada dia perkataan al-juhdu, jahada, al-juhdu, al-juhdu dan al-jahdu dalam bahasa Arab. Al-juhdu dengan baris hadapan jim dengan makna at-taqah, iaitulah tenaga dan kekuatan yang ada pada kita. Al-jahdu dengan baris di atas jim dengan makna al-masyaqqah, kepayahan dan kesulitan. Maka perkataan jihad dengan makna sanggup menyumbangkan segala nikmat yang Tuhan beri pada kita. Harta kita, tubuh badan kita, keluarga kita, anak-anak kita kalau ada, kereta kita, duit kita, apa sahaja sanggup disumbangkan untuk meninggikan agama Allah. Dan al-jahdu sanggup menghadapi kepayahan. Kepayahan itu ditahan perniagaan kita, disekak kehidupan kita, diganggu kita, ditangkap, dibunuh, dikurung dalam longkap, dikurung dalam penjara. Ini al-jahdu. Dan ada yang dibunuhnya kerana kita nak menegakkan Islam. Inilah makna jihad. Sanggup melakukan pengorbanan harta, diri, jiwa, raga, dan sanggup menghadapi kepayahan sehingga mati bagi memenangkan agama Islam. Agama Islam itu tinggi, berkuasa dan memerintah. Itu makna jihad. Jihad ini akan ada sehingga hari kiamat, kata Nabi. Tak mati. Kalau ada ajaran yang menafikan jihad, contohnya ajaran Qadiani. Ajaran Qadiani, ajaran kafir. Ajaran yang dinamakan Ahmadiyah. Hebat nama dia Ahmadiyah. Kerana pengasas dia Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Oh, sedap namanya. Dilahirkan di India. Digunakan oleh orang putih yang menjajah India di masa itu. Beri duit banyak-banyak pada dia, pitih banyak-banyak pada dia. Mencipta satu ajaran untuk melarikan orang Islam daripada jihad menentang penjajah British. Maka lahirlah ajaran Qadiani. Yang ada Quran, baca Quran juga. Dipindahnya Quran itu, di antaranya ayat ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum.
Ta'ala Allah Ta'ala dan Rasul dan ulil amri minkum. Ulil amri ini yang memerintah kita. Oleh kerana orang putih memerintah kita, orang putih lah ulil amri. Kena taat ke orang putih. Ini ajaran Qadiani. Dan dia kata dia adalah Nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku jadi Nabi pula. Kemudian orang putih beri pitih dia. Dia atas pengikut-pengikut dia ke seluruh dunia. Di Afrika, di Malaysia pun ada. Di Malaysia, masjid je di kampung Nakhoda. Di kampung Nakhoda ada masjid dia. Jangan salah pergi. Macam masjid kita juga molek nampak. Nama masuk ke sembahyang. Masjid kafir tu. Qadiani. Ditulis, ini masjid bukan Islam. Ada tulis signboard. Jabat agama tak ada kuasa. Pasal apa jabat agama tak ada kuasa? Kerana orang putih buat undang-undang. Undang-undang orang putih buat, jabat agama kuasa dia hukum orang Islam. Dia tak boleh hukum bila orang tu kafir. Ini kuasa jabat agama. Enakmen pentadbiran agama. Dia bawah perlembagaan Malaysia. Yang orang putih tinggal, saka orang putih ni, saka orang putih ni. Pesaka orang putih yang kita pakai ni. Menyebabkan jawab agama Selangor tak boleh bertindak di atas Qadiani. Kenapa dilindungi oleh perlembagaan? Perlembagaan melindungi. Tahun 70-an. Pejabat agama Kedah tangkap seorang cikgu Qadiani. Dia sebut ajaran Qadiani di Kedah. Dia bawa jabat agama Kedah untuk dibicara di mahkamah syariah. Dia bawa ke mahkamah magistrat. Mahkamah biasa. Dia bawa ke mahkamah biasa, tengok perlembagaan, tengok undang-undang, jabat agama tak ada kuasa. Ini dia, hak kita ngundi ni lah ni. Ini dia. Ini sakit baki ni, kena faham. Islam tidak ada kuasa dalam menentukan kedaulatan. Di sinilah memerlukan jihad. Menentang puak-puak ni. Islam tu biar Islam tu ada kuasa. Sama ada lawan orang kafir yang duduk di luar negeri, ataupun orang kafir, ataupun orang Islam yang zalim yang duduk dalam negeri, kena lawan. Nabi kata. Dan kita akan baca dalam bab jihad, afdalul jihad al-qaulul haq li sultanin jair. Jihad yang paling afdal ialah bercakap benar di hadapan pemerintah yang zalim, yang tak ikut Islam. Ini jihad yang paling afdal. Jadi jihad ni berpanjangan sehingga hari kiamat. Tak mati sehingga hari kiamat. Dahulukan dengan cara pujuk macam Nabi buat. Pujuk dulu. Pujuk. Dia tagur pun pujuk lagi. Dia hentam pun pujuk lagi. Dia buat macam-macam. Sabar, pujuk. Sehingga dia akak senjata. Nak lawan akak senjata, kena akak senjata katik lah. Itu dia. Dia akak senjata lawan kita, kita kena akak senjata juga. Itu dia. Selagi ada ruang untuk kita bercakap. Bercakap. Dia semua gas pun bercakap juga. Dia hentam dengan apa pun bercakap. Sabar. Sehingga dah siapa berangkat perang. Perang lah. Kita tak siapa berangkat perang. Ini makna jihad. Dan niat. Sehingga niat berjihad. Niat ni pada orang yang uzur. Orang uzur tak mampu. Kena ada niat. Niat kena ada. Nabi bersabda, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yanwi al-ghazwa, mata mitatan jahiliyah aw mata ala syu'batin minan nifaq," kata Nabi. Barang siapa yang mati, dia mati tak pernah dia berjuang untuk menegakkan Islam. Dan tak ada niat dalam hati dia berjuang untuk menegakkan Islam, maka matilah dia macam mati zaman jahiliyah, kata Nabi. Atau mati dalam sebahagian bersifat munafik, Nabi kata. Ini hadis. Dengan sebab itu, kalau kita tak mampu ada niat, wa idastunfirtum fangfiru, dan apabila kamu dikerah, maka kamu kena keluar untuk berjihad. Disebut dalam kitab fiqh, jihad ni ada dua keadaan. Yang pertama fardu kifayah, yang kedua fardu ain. Fardu kifayah ni kalau orang Melayu semayang mayak setu je. Semayang mayak lah fardu kifayah tu je, tak ada hal lain dah.
Ini jenis ngaji kitab buku kunang, ngaji kitab lain dah. Kitab buku kunang tu permulaan, kena ngaji kitab-kitab lain lagi. Bukan saja sembahyang-sembahyang, semua keperluan orang Islam adalah fardu kifayah. Ke laut fardu kifayah. Cocok tanam fardu kifayah. Perubatan fardu kifayah. Nak tengok anak bulang fardu kifayah. Ini fardu kifayah. Kena faham boleh. Ada kilang kain fardu kifayah. Ada kilang ikan fardu kifayah. Kilang getah fardu kifayah. Orang Islam kena ada semua ni. Fardu kifayah yang paling besar ialah jihad. Jihad fardu kifayah bila sudah ada negara Islam. Syariat dilaksanakan, hukum hakam dilaksanakan. Tak boleh diam di negeri kita saja, kena bawa Islam keluar. Kena ada orang Islam pergi berdakwah keluar untuk mengajak orang luar masuk Islam. Tiba-tiba diserang, kena atas tentera kena lawan yang menyerang orang yang berjihad itu. Serang negeri itu. Ini fardu kifayah. Serang negeri itu. Ini dah Amerika atau askar ke negeri kita pula dah. Amerika, British, Perancis duduk atas askar di Saudi, di Bahrain, di Qatar, di Oman. Ada penggalan tentera Amerika. Zaman dulu tentera Islam pergi ke negeri lain. Ni tentera kafir jepuk mai di negeri kita. Jadi apa ni? Ini sudah berubah. Jihad tak dilaksanakan. Mana faham boleh? Fardu kifayah ni orang Islam pergi berdakwah. Orang ganggu atas tentera di luar untuk melindungi. Ini dia. Ini zaman orang Islam jadi kuasa besar. Zaman Khulafa' Rashidin, zaman Amawiyah, zaman Abbasiyah, zaman kerajaan Osmaniyah. Sehingga orang Turki masuk sampai ke Eropah, sampai ke Austria, sampai ke Vienna, Austria, sampai ke Bulgaria, sampai ke Moskow. Bila pendakwah diganggu, tentera-tentera Turki masuk Sabah Dino, tentera dia. Ini dia. Ni dak tentera mereka mari pak kita. Jepuk dia mari pula tu. Jenis kepala apa jenis ni? Jepuk mari. Ini kepala tak betul belaka ni. Yang berlaku ini, kepala tak betul. Jangan kita terpengaruh dengan kepala yang tak betul ni. Ni sudah lari daripada asas yang diajar oleh Islam. Jihad fardu kifayah. Kena ada orang Islam yang menyertai jihad keluar. Yang kedua, jihad fardu ain. Jihad fardu kifayah ni bagi orang jemaah tabligh buat. Dia pergi berdakwah, dia pergi keluar, dia kata. Itu fardu kifayah lah tu. Cuma tentera tak ada yang melindungi dia. Pasal apa tentera tak ada? Tidak ada kuasa politik. Kuasa politik ini kena ada kerajaan yang kuat yang melindungi pendakwah-pendakwah itu. Ini dia. Semua kena ada dalam Islam, kita kena faham. Jangan keluar dakwah saja, kena ada tentera yang melindunginya. Macam Nabi buat zaman dulu. Tentera kena ada keluar. Jangan kita saja gigi dengan lidah, tak berlawan. Orang halal lari, tak ada yang pergi lawan. Ini tak. Ini dia. Jihad fardu ain ialah bila musuh masuk ke negeri kita. Musuh berada di sempadan negeri kita. Musuh dah masuk dalam kampung kita. Masa tu jihad fardu ain. Atas tiap-tiap orang lelaki dan tiap-tiap orang perempuan wajib berlaku. Maka anak tak perlu izin ayah. Isteri tak perlu izin suami keluar berjihad. Dalam masa yang sama rumah tangga tak tinggal. Jangan pula jihad sahabat tinggal rumah tangga, tak boleh. Rumah tangga jangan tinggal, jihad kena buat. Tiap-tiap orang kena buat. Kena bahagi kerja-kerja tu. Dia kata saya tak ada masa jaga rumah tangga. Dia cakap tu habis masa. Wayak korang tu habis masa juga. Ini dia, duduk saja banyak pada buat kerja lain. Maka jihad dengan fikirannya, dengan tulisannya, dengan keuangannya, tenaganya menjadi fardu ain bila Islam sudah ditentang di dalam negeri sendiri. Apa yang berlaku hari ini, musuh Islam bukan saja masuk dalam negeri, masuk dalam kepala.
Masuk dalam rumah kita, masuk dalam kepala melalui TV, melalui radio, melalui suara khabar. Serangan pemikiran, bukan serang peluru yang merosakkan akhlak, merosakkan akidah. Ini peperangan yang berlaku sekarang. Maka kita kena berjihad. Wajib atas tiap-tiap orang lelaki dan perempuan. Wajib atas setiap siapa yang mampu. Dia kata tak ada hijrah. Hijrah daripada Mekah ke Madinah. Adapun hijrah bila negeri orang kafir takluk. Macam Palestin ditakluk oleh Yahudi. Afghanistan ditakluk oleh Amerika sebagai contoh. Bila ditakluk, maka yang dalam negeri lawan. Yang mampu lawan. Yang tak mampu lawan, ada mampu berhijrah pergi ke luar negeri. Bawa agama dan bantu mereka yang berjihad. Itu yang ada pada hari ini. Macam orang Palestin. Yang mampu duduk dalam. Yang tak mampu duduk situ tapi berjihad di dalam. Yang dihala berhijrah. Yang berhijrah membantu mereka yang ada di dalam. Dan kita orang Islam kena tolong orang Palestin yang berjihad untuk menentang Yahudi yang menakluk negeri mereka. Itu dia caranya. Hadis yang keempat, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghuzatin faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri rawahu Muslim wa rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil madinati ma salakana sya'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul udru. Maknanya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu al-Ansari katanya, adalah kami bersama Nabi SAW dalam satu peperangan. Lalu dia bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang di mana keadaan mereka di mana saja kamu berjalan, di mana saja lembah yang kamu turuni, malaikat mereka bersama dengan kamu. Mereka ditahan oleh sakit. Mengikut riwayat yang lain, mereka bersama dengan kamu dia mendapat pahala. Hadis riwayat Muslim. Mengikut riwayat Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah SAW, kami balik daripada peperangan Tabuk bersama dengan Nabi SAW. Lalu dia bersabda, sesungguhnya beberapa orang yang duduk di belakang kita di Madinah, bersama dengan kita di mana saja lurah yang kita lalui, lembah yang kita lalui, malaikat mereka bersama dengan kita, maka dengan kita mereka ditahan oleh uzur. Hadis ini menyatakan orang yang dapat pahala kerana hati dia bersama dengan orang berjihad. Diceritakan oleh dua sahabat yang meriwayatkan hadis ni, Jabir bin Abdullah dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Kami pernah ikut Nabi berperang. Anas kata perang tu perang Tabuk. Kami berjalan, Tabuk ni jauh, terpaksa naik bukit, lalu lembah celah bukit. Lalu Nabi bersabda, di Madinah ada orang-orang yang ramah, Tuhan beri pahala juga, kata Nabi. Mereka tak bersama dengan kita, Tuhan beri pahala. Sebabnya hati mereka bersama dengan kita. Mereka tolong doa ke kita. Mereka tolong jaga keluarga anak yang kita tinggal. Tolong jaga keselamatan keluarga kita. Tolong ada apa-apa kesusahan. Mereka tak boleh nak ikut kerana tak ada kenderaan. Ada di antaranya yang sakit uzur, mereka tak berjihad. Tapi Tuhan beri pahala jihad. Kerana niat mereka, hati mereka bersama dengan orang berjihad, diberi pahala. Hadis ini menunjukkan Allah Ta'ala memberi pahala jihad kepada orang-orang yang bersimpati, yang menolong, yang membantu orang yang berjihad. Kerana dia uzur ataupun kerana dia ditugaskan. Dia ditugaskan untuk menjaga.
Perang Tabuk sebagai contoh. Nabi kata Sayyidina Ali mu kena jaga Madinah, mu tak boleh ikut. Sayyidina Ali pun duduk di Madinah. Nabi pun berjalan. Orang munafik kata Sayyidina Ali penakut. Penakut Sayyidina Ali ni tak ikut Nabi berjihad. Sayyidina Ali pun tak tahan. Naik kuda ikut kejar Nabi. Sabar setengah jalan, Nabi kata pasal apa? Nak ikut. Mereka kata tak boleh balik ke Madinah. Dan Nabi kata mu dengan aku ni macam Musa dengan Harun, kata Nabi. Mu dengan aku ni sangat rapat, kata Nabi. Balik ke Madinah tu, duduk Madinah. Tugasmu jadi ketua negara, memangku jawatan kerana Nabi keluar ke Tabuk. Boleh pahala juga, jangan bimbang. Sayyidina Uthman yang tak pergi ke Badar kerana isteri dia, anak Nabi, isteri dia sakit, tak boleh tinggal. Hati dia dengan orang yang pergi ke Badar. Sayyidina Uthman termasuk ahli Badar. Kerana dia uzur, tapi hati dia bersama dengan orang-orang yang ada di Badar. Itu dia. Menunjukkan niat dan simpati kita dengan orang yang buat baik, yang buat amal kebajikan, dia beri pahala oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang keempat. Ambil yang keempat. Wa an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghuzatin faqala innal madinati inna bil madinati larijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri rawahu Muslim wa rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala in aqwaman khalfana bil madinah ma salakana sya'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul udru. Dan dari Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, menunjukkan Jabir dan ayah dia Abdullah, kedua-duanya adalah sahabat Nabi. Dua-duanya sahabat. Katanya, adalah kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Maka sabdanya, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang, banyak orang yang keadaan mereka bersama dengan kita di mana saja kita berjalan, di mana saja lembah kita berada, dan mereka bersama dengan kamu. Mereka dihalang oleh sakit. Mengikut riwayat yang lain, mereka sama-sama mendapat pahala dengan kamu. Itu riwayat Muslim. Mengikut riwayat Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu an katanya, kami balik dari peperangan Tabuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada beberapa kumpulan yang berada di Madinah yang kita tinggal. Mereka bersama dengan kita di mana saja lurah yang kita lalui dan lembah yang kita berada. Malaikat mereka bersama dengan kita. Mereka dihalang oleh keuduran. Hadis ini menunjukkan Allah Ta'ala memberi pahala kepada mereka yang niatnya ikhlas, yang uzur tak boleh mengerjakan apa yang diniat itu, dapat pahala niat. Di sana ada hadis mengatakan barang siapa yang berniat nak buat satu amal yang baik, belum lagi buat, sudah ditulis kepadanya satu pahala.
Apabila dia mengerjakan amal itu, ditulis 10 kali ganda. Satu amalan baik 10 kali ganda. Dan ada yang diganda lebih daripada itu lagi. Barang siapa yang berniat nak buat jahat, tak ditulis lagi kejahatannya itu. Setelah dia mengerjakan kejahatan, ditulis satu kejahatan sahaja, tak diganda macam baik. Yang baik Tuhan suruh ganda 10 kali ganda. Yang jahat tak digandakan. Satu saja. Kemudian diberi peluang lagi untuk bertaubat. Selagi nyawa belum sampai ke halkom. Selagi matahari belum naik dari arah barat. Itulah rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Dalam keadaan begitu pun, masuk neraka ramai bermasuk syurga. Itulah dia perangai manusia. Walaupun rahmat Allah itu luas, tapi mereka tak hargai rahmat yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Hadis ni menjadi dalil yang kuat. Bagaimana peristiwa Nabi SAW pergi ke Tabuk. Tabuk ni jauh daripada Madinah. Mengikut perjalanan hari ini lebih pada 1000 km. Terlalu jauh. Letaknya di antara Saudi dengan Jordan. Itu Tabuk. Bandar akhir sempadan Saudi dengan Jordan. Perjalanannya jauh. Apabila Nabi SAW mendapat berita bahawa bala tentera Rom, salah satu kuasa besar dunia di zaman itu, kuasa besar yang paling kuat, paling ramai tenteranya, sedang berhimpun di Tabuk bersama dengan kabilah-kabilah Arab untuk menyerang Madinah. Masa itu musim panas. Musim panas di negara Arab ni 40 darjah ke atas. Sampai 50 kadang-kadang. Macam duduk dekat api panasnya. Masa itu juga buah kurma Mekah. Orang kebun kurma masa tu nak tunggu kebun, kan nak masuk dengan musim panas ni. Payah nak tinggal kebun. Maka masa itulah sahabat-sahabat Nabi diuji oleh Allah Ta'ala. Apabila Nabi mengerahkan mereka pergi ke Tabuk, oleh kerana perjalanannya jauh, memerlukan belanja yang banyak, kenderaan, lalu mereka minta sumbangan derma kilat. Maka berdermalah mengikut kemampuan masing-masing. Derma duit, Saidina Osman derma duit sehingga beribu-ribu dinar. Banyaknya derma Saidina Osman, sehingga Nabi doa lepas Malaysia sampai subuh, minta Allah Ta'ala beri rahmat pada Osman. Tak berhenti beri rahmat pada Saidina Osman kerana dermanya yang banyak. Kemudian sahabat-sahabat yang kaya yang lain derma banyak. Abdurrahman bin Auf yang kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas yang kaya, Sayyidina Abu Bakar beri habis harta dia. Habis harta dia, tak ada tinggal langsung. Sayyidina Umar beri separuh harta dia. Ada sahabat-sahabat yang miskin, derma sekadar seraut tangan buah kurma, seraut tangan bergandum. Orang-orang munafik mempersenda-sendakan. Dengan seraut tangan nak lawan Rom, jadi apa? Buat main-main. Allah Ta'ala menurunkan ayat memuji mereka yang derma sedikit dan mencela orang-orang munafik yang menghinanya. Mereka mendapat pahala yang besar. Ada yang derma kenderaan, ada yang pergi sendiri dengan kenderaan-kenderaan yang didermakan.
Ada yang tak boleh pergi, derma kenderaannya. Bila tentera ni bergerak pergi ke Tabuk, orang munafik menangguh-nangguhkan supaya Nabi jangan pergi ke Tabuk. Dibuat sebuah masjid yang molek dekat dengan Quba, nama Masjid Dirar. Pengurusi dia ialah Abu Amir Ar-Rahib, seorang pemimpin munafik. Abu Amir Ar-Rahib, Tok Lebah, seorang yang kelihatannya Tok Lebah, rahib, buat masjid. Dia orang munafik. Jemput Nabi pergi rasmi masjid dia. Masjid dia molek. Nabi kata tak lagi kan nak pergi ke Tabuk. Tak boleh pergi, nak pergi ke Tabuk. Nanti dululah, Nabi kata. Padahal dia sengaja nak menangguh-nangguhkan perjalanan Nabi SAW pergi ke Tabuk, untuk memberi peluang pada Rom bagi menyerang Islam. Akhirnya Nabi pergi ke Tabuk. Nabi lantik Sayyidina Ali menjadi penggantinya jaga Madinah. Sayyidina Ali tak pergi kerana Nabi tugaskan Sayyidina Ali jaga Madinah, menjadi pemimpin di Madinah di masa Nabi meninggalkan Madinah. Nabi berjalan jauh, Sayyidina Ali kejar Nabi. Sebabnya orang munafik kata Sayyidina Ali penakut. Sebab tak pergi perang, Sayyidina Ali pun kejar nak ikut pergi kata. Nabi kata, pasal apa? Balik mu, aku tugas mu duduk di Madinah, mu jangan pergi. Mu jangan pergi, tugas mu. Tak boleh pergi ke Tabuk, mu jadi ketua di Madinah. Jangan dengar cakap-cakap orang munafik ini. Mari Sayyidina Ali balik semula. Itulah ada hadis mengatakan, mu dengan aku ni macam Harun dengan Nabi Musa, kata Nabi Sayyidina Ali. Wahai Ali, mu dengan aku ni macam Harun dengan Musa. Itu kisah peperangan Tabuk. Sayyidina Ali pun balik. Orang Syiah menjadikan dalil Sayyidina Ali layak jadi khalifah. Dalil hadis ni tak betul, dalil ni tak betul. Ini kisah perang Tabuk. Lantik jadi ketua di Madinah masa Nabi tinggal. Kemudian ada orang lain jadi ketua juga. Nabi tinggal, bukan Sayyidina Ali saja bergilir-gilir. Tak boleh jadi dalil. Siapa di Tabuk, Rom tak jadi nak lawan, berundur kerana diberi kehebatan Nabi, menyebabkan mereka takut, dan Nabi menggerakkan tentera untuk menyerang kabilah-kabilah yang menyokong Rom. Sebahagiannya masuk Islam, sebahagiannya dikalahkan. Kemudian Nabi balik. Dalam perjalanan yang terlalu panas cuacanya, berhenti di lembah. Nabi kata, kamu kena ingat, di Madinah ada kumpulan-kumpulan manusia yang Tuhan beri pahala kepada mereka, pahala jihad fi sabilillah, walaupun mereka tak bersama dengan kita, tak boleh nak mari sebab mereka uzur. Sama ada uzur kerana sakit, uzur kerana cacat, ataupun uzur kerana tak ada bekalan dan kenderaan. Tak ada kenderaan, tak ada bekalan, tak boleh nak ikut Nabi. Ada yang menangis nak pergi, disebut dalam Quran, yang ikhlas. Nabi kata mereka ni Tuhan beri pahala, menunjukkan bahawa Tuhan beri pahala dengan niat, dengan simpati kita kepada mereka yang mengerjakan amal yang soleh. Oleh kerana itu, kita jangan menghina mereka yang buat amal-amal yang baik, walaupun sedikit. Kita simpati dengan dia, tumpang dapat kelebihan dengan dia juga. Bukan saja jihad, termasuklah dalam amal-amal yang lain. Hadis yang kelima, wa an Abi Yazid Ma'an ibn Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum, wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun, qala kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fawada'aha 'inda rajulin fil masjid faji'tu fa'akhaltuha fa'ataituhu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu faqasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Faqala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhalta ya Ma'an. Rawahul Bukhari. Dan dari Abi Yazid, Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu an, di mana dia, ayahnya dan datuknya, tokinya adalah sahabat belaka, cucu sahabat, anak sahabat. Dia sendiri Akhnas ni sahabat. Yazid ni anak pada Akhnas, Ma'an ni anak pada Yazid. Di mana hadis ni menceritakan bahawa Abu Yazid telah mengeluarkan beberapa dinar untuk beri sedekah. Ayah pada Ma'an ni, iaitulah Yazid, mengeluarkan duit untuk sedekah pada orang. Diwakilkan kepada seorang yang duduk di masjid. Tiba-tiba Ma'an, aku ni pergi, aku ambil duit itu, kata dia. Aku ambil kat aku, ayah aku beri. Berarti tak ada duit sangat, dia tengok ayah dia banyak duit, wakil ke orang, suruh sedekah. Ayah dia tinggal, dia pun ambil duit dengan orang tu dan beritahu ke ayah dia. Lalu ayah yang berkata, wallah, bukanmu yang aku nak beri. Lalu mereka berbantah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balah dua beranak ni. Kata Yazid, saya nak sedekah ke orang lain, dia ambil hak saya sedekah. Dia ni anak saya. Pasal apa ambil pula? Anak ni anak duduk rumah suku lah, bukan sebuah rumah ni yang sudah berkeluarga. Maka sabda Rasulullah SAW, bagimu apa yang engkau niat wahai Yazid, dan bagimu apa yang engkau ambil wahai Ma'an. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi tak usah balah hama mundur beranak ni, mu boleh pahala sedekah, mu boleh pitih. Kata ke Ma'an, wahai Ma'an, mu boleh pitih tu ambil. Wahai Yazid, mu boleh pahala. Sebab mu niat sedekah, walaupun sedekah tu kepada anakmu sendiri. Bahkan di sisi setengah ulama, bukan setengah lah, ulama mengatakan sedekah kepada keluarga, kepada anak beranak ni boleh dua pahala, dua kelebihan. Yang pertama, kelebihan menghubungkan silaturahim. Yang kedua, kelebihan sedekah. Sedekah pada orang lain, pada waris-waris kita, kelebihan sedekah saja. Di sini pahala sedekah kepada waris lebih afdal daripada sedekah kepada bukan waris. Sedekah pada waris boleh pahala silaturahim dan pahala sedekah. Sedekah pada orang lain suku sakak, pahala sedekah saja. Ini kita kena tahu. Walaupun hadis ni menyatakan bahawa niat sedekah tu diberi oleh Allah Ta'ala, sebaik saja dia niat, walaupun sedekah tu diambil oleh anak dia sendiri. Tetapi di sini ada dua kelebihan, iaitulah kelebihan hubungan dia dengan anak dia dan kelebihan sedekah. Wallahu a'lam.